Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan kaedah untuk menyelenggara alat bantu pendengaran. Ini antara ABD yang ada dan juga ia merupakan ABD jenis di belakang telinga. Jadi ABD ini terdiri daripada beberapa komponen. Kita ada dalam ABD ni, first sekali ada bateri compartment, tempat letak bateri. Kita buka, adalah bateri dia, tempat letak bateri. Tapi yang ni memang tak ada bateri lagi. Lepas tu ada bahagian amplifier di sini, dan ada bahagian speaker dan juga mikrofon. Jadi ini adalah tiup dan ini adalah kodak. Jadi ini adalah struktur alat bantu dengar. Jadi seterusnya saya akan menunjukkan peralatan untuk menyelenggara. First kali kita ada H-ring. H-ring ni dia berfungsi untuk mengeluarkan habuk lah. Dia nama pun H-ring kan, pump, dia pump udara tu keluar. Kemudian kita juga ada battery tester. Battery tester ni adalah berfungsi untuk periksa sama ada bateri yang ada masih ada dia punya bahan kimia ada lagi ataupun tidak. Dan terakhir kita ada ni lah, kita ada berus berbagai guna ataupun multi tools brush. Multi tools berus berbagai guna ni, first kali mestilah ada berus, kemudian dia ada magnet depan dia ni, dan juga dia ada pencungkil, nak cungkil keluar sama ada nak cungkil keluar apa tu, blockage ataupun sirumen yang tersekat dekat kotak, ataupun boleh digunakan untuk keluarkan bateri. Jadi first kali kita akan cabut tiup ni keluar. Dah cabut, kita letak elok. Kita cabut tiup, lepas tu kita ambil H-ring untuk kita pump keluar sebarang sirumen ataupun habuk-habuk yang terdapat di tiup sini. So kita dah pastikan dia bersih. Lepas tu kat bahagian kodak pula pun sama juga tiup. Baiklah, sekiranya terdapat contoh macam kat kodak ni kan, kita masuk dalam telinga kan, kita dapatnya sirumen ataupun tarik telinga yang keras, boleh basuh dengan air, tapi kena keringkan dalam masa semalaman, ataupun ambil H-ring ni, lepas tu tiup keluar air tersebut. Jadi kita dah bersihkan yang tiup ni. Jangan lupa pasang. Saya pasang. Kita dah pasang bahagian terbuka pula. Kita dah pasang bahagian tiup dan juga kodak ni. Nanti nanti pengguna ataupun MBK yang menggunakan ini, dia akan sangkutlah kat bahagian telinga. Bagi nak tahu sama ada ABD ni adalah telinga kanan ataupun telinga kiri, kita tengok pada label di sini. Kat sini kita ada label. Kita cabut pula, kita copy aja. Jadi label warna biru adalah untuk telinga kiri kan, kalau labelnya berwarna merah untuk telinga kanan lah. Seterusnya kita akan periksa bateri. Macam tadi saya dah tunjukkan, bila kita buka bateri kompartmen ni nampak kosong. Jadi cikgu kena tengoklah sama ada alat bantu pendengaran murid berfungsi dengan baik ataupun tidak. Kita tengok ada bateri ataupun tidak. Jadi kita ambil bateri. Sebelum kita nak ambil bateri buat masuk dalam bateri kompartmen, kita kena test dulu menggunakan bateri tester. Jadi kita test. Dia nak tahu, dia akan munculnya garisan hitam. Nampak tak? Daripada putih tu tiba-tiba dia hitam. Macam tu. Jadi nak tunjukkan bateri ni adalah baru dan juga dia boleh berfungsi lah. Seterusnya saya akan masukkan bateri ini. Jadi nak masukkan bateri ni, kita boleh gunakan jari juga, kita boleh gunakan tangan. Kita masukkan je macam biasa. Sekiranya macam kita tak tahu sama ada betul ke cara masuk ni, bateri tu kita nak tahu bila kita dah masukkan, dia boleh tutup. Macam ni dia boleh tutup kan. Kalau dia tak boleh tutup, maksudnya terbalik lah. And kalau terbalik, kita boleh keluarkan menggunakan pencungkil kat belakang. Pencungkil belakang ni kita keluarkan macam ni. Macam tu. Lepas tu ni dah okey kan, kita masuk balik lah. Dah masuk balik, kita tutup lah. Lepas tutup, ini adalah butang switch on, off, dan juga ini adalah volume. Kita tak apalah. So bila dah kita on kan, macam mana kita tahu dia berfungsi ataupun tidak, kita tutup dengan tapak tangan macam ni. Jadi dia akan ada bunyi lah. So bila ada bunyi, bermaksud ininya berfungsi dengan sangat baik. Jadi kalau macam nak lagi kuat, kita tingkatkan lagi sampai 4.
Okay, macam tu. Jadi sekian saja untuk penyelenggaraan alat bantu dengar. Seterusnya adalah larangan-larangan ataupun perkara yang sepatutnya tidak dilakukan sewaktu menyelenggara. Kita kembali untuk mengetahui apa lagi langkah-langkah penjagaan alat bantu dengar. Jadi yang pertama, kita kena mengelakkan kekotoran pada alat bantu dengar. Macam tadi saya telah tunjukkan macam mana A-string tu boleh keluarkan ataupun mengeluarkan habuk-habuk yang terdapat pada tiup dan kodak. Jadi seterusnya, kita kena lindungi alat bantu dengar ni daripada keadaan lembab ataupun sesejuk. Maksud kalau sometimes MBK ni kadang-kadang alat bantu dengar dia bersepah-sepahkan. Jadi kita kena pastikan supaya cikgu tak adalah alat bantu dengar dia dekat dalam bilik air, kat tepi sinki. Kita tak bolehlah macam tu. Seterusnya, kita perlu mengelakkan alat bantu dengar daripada tersembur sebarang minyak wangi ataupun air. Sebab alat bantu dengar yang kat bahagian komponen tadi tu, dia tak boleh dalam keadaan basah. Tiup dengan kodak kita boleh basuh, tapi yang komponen yang macam satu komponen yang sekali dengan amplifier, mikrofon, bateri dan juga speaker tu, itu memang tak boleh basah. Seterusnya, kita kena jauhkan ABD ni daripada kanak-kanak bawah 3 tahun sebab benda ni kecil. Melainkan kalau memang dia dah tahu ABD ni memang untuk dipakai di telinga, dan juga jauhkan daripada hawai. Kemudian kita perlu menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai untuk menyelenggara alat bantu dengar. Seterusnya, kita kena elakkan alat bantu dengar daripada terjatuh ataupun terhentak. Sebab kita takut terdapat kerosakan dalaman. Bila dah rosak kat dalam, cikgu, murid ataupun ibu bapa dia tak boleh nak repair sendiri. Jadi kita kena hantar ke macam pusat audiologi tu sendirilah untuk tengok macam mana kita nak betulkan dan sebagainya. Seterusnya, macam tadi saya cakap, tak boleh, kita kena lindungi daripada suhu sejuk dan juga suhu panas. Jadi kalau panas sangat pun tak boleh lah, kita takut macam dalam komponen dia tercair ke apa dan sebagainya. Seterusnya, kita kena simpan alat bantu dengar ni di tempat yang selamat. Sebagai contoh, sebelum di tempat yang selamat lah. Contohnya macam kalau ada kotaknya, ni contohnya kotak. Simpan betul-betul dalam kotak. Tak bolehlah simpan dalam kocik ke, dalam dompet dan sebagainya. Jadi cikgu lah kena sentiasa mengingatkan anak murid untuk menyimpan alat bantu dengar mereka di tempat yang sepatutnya. Baiklah, yang terakhir adalah sebelum mandi ataupun tidur, perlulah menyimpan ataupun membuka alat bantu dengar ni dan simpanlah di tempat yang sepatutnya. Sebab kita takut kalau masa mandi tu kita takut dia basah, dan kalau masa tidur tu kita takut terhempap ataupun maybe hilang di sebalik bantal dan juga sebagainya lah. Jadi sekian saja untuk kaedah ataupun cara penyelenggaraan alat bantu dengar. Sekian, terima kasih.